العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على نية الشفاء والفرج والنصر على الأعداء والتبعيد عن البلاء وعلى نية إقامة دين الله سبحانه وتعالى وعلى ما نواه الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Tuan Imam Suruh Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para asatizah, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini Allah masih lagi memilih kita untuk bangun daripada tidur, menghidupkan kita selepas kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidur itu sebahagian daripada mati. Maka sebab itulah kita berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, dan kepada Allah jualah kita akan kembali suatu hari nanti. Maka tahniah pada tuan-tuan semua yang dipilih oleh Allah untuk teruskan kehidupan di dunia yang sementara ini, dan Allah SWT pilih lagi untuk tuan-tuan hadir ke rumahnya sebagai tetamunya. Pada permulaan kita bangun daripada tidur, kita dipilih untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik perkara yang kita lakukan untuk menandakan kita bersyukur kepadanya. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kita memperbanyakkan selawat itu, Allah SWT akan berselawat ke atas kita. Dan kita berada pada hari Jumaat. Hari Jumaat ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Sesungguhnya hari-hari yang terbaik daripada kamu ialah hari Jumaat. Hari Jumaat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari-hari yang lain. Fa'aksiru 'alaiha fa'aksiru fiha fa'aksiru 'alayya salatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat ke atas aku pada hari tersebut, iaitu pada hari Jumaat. Maka hari ini kita banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tu kalau boleh lebih daripada 300 kali. Kita berselawat, kita beli, kita ada tasbih, kita bilang, supaya kita digolongkan dalam golongan orang yang memperbanyakkan selawat. Dan orang yang banyak selawat ini disebut dalam hadis yang lain, ialah orang tu akan dapat duduk dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita sambung lagi pengajian kita kuliah subuh. Yang kita baca ialah kitab berkaitan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Pada pengajian yang lalu kita dah belajar sampai sifat kalam. Sifat kalam, iaitu kita telah menghabiskan sifat ma'ani. Hari ini kita masuk pula sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah, apa itu sifat maknawiyah? Dan hari ini saya mengambil maklumat daripada kitab yang disusun oleh
Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Kerana dalam kitab yang kita selalu baca tu, dia ringkaskan sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani disebutkan dalam kitab ini selepas membahaskan 7 sifat ma'ani. Para ulama usuluddin meneruskan pula dengan pembicaraan sifat maknawiyah yang 7 sebagai lazim, iaitu kesinambungan ataupun kaitan kepada sifat ma'ani yang 7 dahulu. Sifat maknawiyah ini ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Sifat ma'ani kita habis dah belajar. Sifat ma'ani ialah ada 7 sifat semuanya, iaitu sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayyun, lepas tu sifat sami', lepas tu sifat basir, dan sifat kalam. Ada 7. Sekarang ni kita nak mengaji pula sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni ialah sifat-sifat yang mana ianya berkait ataupun ianya sebagai kesinambungan daripada sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifat, dengan adanya sifat ma'ani, maka adalah sifat maknawiyah. Dia berkait mutalazim, dia berkait rapat. Dengan kita mempelajari sifat ma'ani, maka kita dapat memahami sifat maknawiyah. Maka sifat ma'ani dan maknawiyah ni berkait rapat. Kalau kita sebut Allah SWT bersifat dengan qudrah, iaitu kuasa, maka itu sifat ma'ani. Sifat maknawiyah dia kaunuhu qadiran, keadaan Allah itu yang berkuasa. Allah bersifat dengan kuasa, dan Allah ialah Tuhan yang berkuasa. Tengok kaitan dia tu. Allah bersifat dengan kuasa, Allah ialah Tuhan yang berkuasa. Allah bersifat dengan kuasa, Allah ialah Tuhan yang berkuasa. Qadiran, iaitu Allah Tuhan yang sentiasa berkuasa. Kenapa dia sentiasa berkuasa? Kerana dia mempunyai sifat kuasa. Kerana dia ada sifat kuasa, maka dia ialah Tuhan yang sentiasa berkuasa. Dia, kalau kita nak lihat kepada makhluk, makhluk tidak begitu. Kadang-kadang dia ada kuasa, tapi dia tak boleh guna kuasa dia. Tersekat. Kadang-kadang dia ada kuasa, tapi ada tempat-tempat, sudut-sudut yang lemah kuasa dia untuk dilaksanakan. Tapi Allah tidak. Allah bersifat dengan kuasa, dan Allah sentiasa berkuasa. Tidak ada satu saat dan tidak ada satu perkara pun yang tidak termasuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita baca ayat Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu, dan dia itu, iaitu Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, berkuasa. Tidak ada benda yang Allah tidak kuasa nak buat. Tidak ada benda yang tidak termasuk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Sini dia bawa dalam bentuk persoalan. Dia kata, apakah arti sifat kaunuhu qadiran, dan cara mengetahui dan bagaimana dengannya serta, dan beriman dengannya dan serta dalil. Pertama, soalan kepada apakah pengertian sifat kaunuhu qadiran. Jawabnya, cara mengetahui dan beriman wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berkuasa ataupun mempunyai sifat berkuasa, dan mustahil atasnya, atas Allah SWT itu, berkeadaan yang lemah. Dalilnya adalah seperti dalil burhan, seperti qudrah, berkuasa dan sebagainya, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, untuk melengkapkan
pengetahuan kita terhadap sifat ma'ani, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan yang berkuasa, ataupun disebut sebagai Tuhan yang mempunyai sifat berkuasa, maka kita tambahkan lagi, pasakkan lagi dengan Tuhan ialah satu zat yang sentiasa berkuasa, satu zat yang keadaannya sentiasa berkuasa, tidak pernah satu detik, satu saat, satu keadaan Allah SWT hilang kuasanya. Begitu, kita kena faham begitu. Maka walaupun dalam keadaan yang kita tidak ada harapan bagi kita untuk melakukan sesuatu, maka Allah tetap berkuasa. Maka Allah tetap berkuasa. Maka tidak boleh sekali-kali kita memandang Allah ada saat-saat lemahnya, Allah ada tempat-tempat lemahnya. Itu menyebabkan seorang itu kufur, ataupun menyebabkan seorang itu rosak imannya. Rosak imannya. Sebab manusia ni kadang-kadang bila dia mari masalah besar, sampai dia berfikir masalah ni Allah pun tak boleh selesai, perkara ni Allah pun tak boleh tolong, itu berat. Dia tidak mengaji betul-betul, iman dia tu tak beres, ada keraguan. Walaupun berat tara mana pun, masalah besar tara mana pun, masalah itu telah merebak, merata, meluas tara mana pun, Allah tetap berkuasa. Tidak pernah satu saat, satu detik, satu perkara pun Allah lemah daripadanya. Itu betul. Iman kita tu betul. Pernah satu kali Nabi kita Muhammad SAW, waktu dah habis perang ni siang hari, pada zaman Nabi perang siang hari, maka malam berehat. Waktu malam, waktu berehat, tiba-tiba musuh memasuki tempat Nabi SAW. Musuh boleh masuk, menyelinap masuk. Kemudian musuh tu mengambil pedang yang ada tempat Nabi tu dan meletakkan pedang tu ke tengkok Nabi. Maka ditanya, musuh tanya, siapakah yang dapat menyelamatkanmu daripada pedang aku ni? Maka Nabi SAW terus menjawab, Allah lah yang dapat menyelamatkan aku. Ini keyakinan tu mesti ada siapa tahu tu. Maka bila Nabi menyebut Allah, tangan musuh yang duk pegang pedang tu menggeletar dan jatuh pedangnya. Maka Nabi ambil pedang tu, Nabi letak di tengkok dia pula. Siapa yang dapat menyelamatkan pedang aku ni daripadamu, daripada tengkokmu? Maka dia terus mengucap dua kalimah syahadat. Maka yang kita nak sebutnya keyakinan kita kepada Allah sampai teruk tu. Ni teruk lagu ni siapa dia nak tolong ni? Allah. Ni sakit sampai teruk lagu ni siapa nak tolong ni? Allah. Ni keadaan kucah kacir sampai teruk ni siapa nak tolong ni? Allah. Tidak pernah lekang dalam hati kita meyakini bahawasanya Allah akan bantu dan Allah boleh bantu, dan kita optimis Allah akan bantu kita dalam apa jua kesusahan yang kita hadapi. Itu iman yang sebenar. Iman yang sebenar tak pernah lekang, tak pernah hilang dalam hati kita untuk itu. Lalu dalam soalan dalam kitab ini dia kata, kenapa ada malaikat dengan tugas-tugasnya? Kalau Allah tu sentiasa berkuasa, Allah itu di mana sahaja dia berkuasa, Allah itu tidak pernah lekang padanya kuasa, maka kenapa ada malaikat dengan tugas-tugas dia? Malaikat yang tiup angin, malaikat yang datang ke rezeki, malaikat rahmah, macam-macam malaikat. Maka kita kadang-kadang jadi confused. Adakah Allah itu lemah sebab kena tolong oleh malaikat? Maknanya Allah tak boleh nak buat banyak benda, maka dia lantik malaikat suruh buat, hampir buat benda ni. Macam kita ni bos ataupun kita ni tokel apa-apa pekerjaan, kita nak buat semua tak dan, kita lantik pekerja, hamba ni, hamba ni, hamba ni. Maka begitu jugakah Allah? Maka jawapannya,
Jika Allah Ta'ala berkuasa, kenapakah perlu ada lagi malaikat berserta dengan tugas-tugas masing-masing? Ini bukan menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Kita jangan kata bila ada malaikat yang duk buat kerja untuk Allah, jangan kata Allah tu lemah untuk mencatat amalan kita. Raqib dan Atid duduk belah kanan belah kiri, dan Allah tak mampu catat sendiri ke? Dia lantik malaikat catat. Ia bukan menunjukkan Allah Ta'ala lemah, justru menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang boleh menciptakan apa sahaja yang makhluk, iaitu termasuk dalam mumkinat, termasuk malaikat, dan menguasai mereka. Kita jangan tersalah faham. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang menciptakan malaikat. Dia buat malaikat. Manakala kita ni ambil orang kerja bantu kita, kita tak buat orang kerja tu, kita tak ciptakan dia. Dia tu sendiri diciptakan oleh Allah. Tu yang kita ambil dia bantu kita. Allah, malaikat bantu dia, malaikat buat kerja kat dia. Dalam ayat Al-Quran Allah SWT sebut malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah buat dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Allah suruh, malaikat tak ingkar. Bahkan malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun, membuat semua apa yang Allah perintah dia buat semua, tak ada benda hak dia tinggal. Maka itulah malaikat. Maka kita kena ingat, walaupun malaikat ni dia bertugas itu dan ini, itu dan ini, namun siapa yang buat malaikat? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang buat malaikat. Allah yang buat. Allah buat malaikat. Maka Allah lah yang buat benda-benda yang dibuat oleh malaikat tu. Dalam ayat lain Allah SWT sebut huwallazi, saya lupa ayat dia, makna dia lah, dialah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Kita, Allah buat kita, dan perbuatan kita juga Allah buat. Situ nak nampak kuasa Allah tu. Maka kita ni perbuatan kita, kita buat masjid, kita buat rumah, kita buat macam-macam. Maka kalau kita buat masjid, kita buat rumah tu, bermakna Allah yang buat. Sebab Allah buat kita, Allah buat perbuatan kita. Malaikat pun begitulah, Allah yang buat malaikat tu. Jadi malaikat ni tugas dia jaga rezeki, tugas dia tiup angin, tugas dia turunkan hujan, tugas dia catat amalan. Maka semua hak malaikat buat tu bermakna Allah lah yang buat. Sebab apa? Sebab Allah lah yang buat malaikat itu. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mutlak, yang absolute, yang tidak ada sudut-sudut. Allah itu lemah sekalipun. Habis itu. Yang kedua, kita nak mengaji, kita mengaji rangka-rangka ni. Sebab apa? Sebab kita mengaji dah sifat ma'ani dengan lebih mendalam. Hak ni dia punya kaitan dengan sifat ma'ani ataupun mulazim, terbitan. Bila kita sebut sifat ma'ani, ada dalam tu sifat maknawiyah. Yang kedua ialah kaunuhu muridan. Kita lah ni subuh lambat, pukul 7.30 lah. Sikit lagi, dalam 5 minit lagi kita berhenti. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak ataupun mempunyai sifat berkehendak. Soalan, apakah pengertian sifat kaunuhu muridan? Cara mengetahui dan beriman dengannya serta dalilnya. Jawapan, cara mengetahui dan beriman wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berkehendak atau mempunyai sifat berkehendak, dan mustahil atasnya, atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkeadaan terpaksa dalam menentukan sesuatu.
dalam menentukan sesuatu Allah terpaksa. Tidak. Allah SWT bersifat dengan apa panggil iradah, bersifat dengan iradah, iaitu Allah tu mempunyai kehendak. Allah tu ada kehendak. Kehendak dia, ada kehendak dia. Kita ada kehendak kita, dia ada kehendak dia. Kehendak kita bergantung dengan kehendak dia. Kehendak kita bergantung kehendak dia. Sebab tu kita kena sebut insya-Allah. Nabi Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad menjanjikan sesuatu kepada sahabat-sahabat dia. Maka dia janji, antaranya dia janji akan beri jawapan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Maka dia tunggu wahyu tak turun. Maka Allah SWT turunkan wahyu dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an tasha Allah. Wahai Muhammad, wahai kita sekalian, jangan kamu duk janji sesuatu, aku akan buat benda tu esok, aku akan buat benda tu lepas ni, kecuali kamu kena sebut belakang dia insya-Allah. Kita ni orang Melayu kadang-kadang insya-Allah Melayu dia panggil. Insya-Allah tak mau buat, bukan insya-Allah nak buat. Insya-Allah tu tak mau tu. Kalau dia kata boleh boleh tu mau. Patutnya kita insya-Allah Islam. Insya-Allah kerana kita letak pergantungan pada Allah. Kita tak tahu apa yang jadi esok. Jadi apa sahaja yang kita nak lah tu. Kita nak buat tu. Kita naklah benda tu, tapi kita sebut insya-Allah kerana kehendak kita bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah lulus, kalau Allah bagi, Allah izin, Allah bantu kita, maka kita boleh buat. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak nak, maka kalaupun kita nak, benda tu tidak jadi. Kalau kita nak, Allah tak nak, tak jadi. Kalau kita tak nak, Allah nak, tetap jadi. Kenapa? Kerana kehendak Allah itulah yang diluluskan dalam sesuatu keadaan. Tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengaji sifat apa Allah SWT, sifat iradah Allah SWT. Maka dalam sifat iradah Allah SWT itu kita mempelajari pula tambahannya ialah sifat maknawiyah, iaitu Allah SWT kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Allah SWT itu dia sentiasa ataupun berada bersamanya, sifat berkehendak itu sentiasa ada. Keadaan dia tu berkehendak. Makna tidak ada lalai sedikit pun. Tidak ada yang terlepas daripada kehendak Allah sedikit pun apa yang berlaku di dalam alam ini. Apa saja, termasuk hari ini orang duk kalut lagi dengan coronavirus. Yang mana kita ni tak berapa bunyi sebab Menteri Kesihatan tak ada. Hari itu Menteri Kesihatan ada, tiap-tiap hari dia kelak TV 2 jam sekali, 3 jam sekali duk abak tani dah sampai tani kena tani dan sebagainya. Menteri Kesihatan tak ada lagi. Maka macam tak ada dah. Coronavirus ni lagi membara lagi teruk. Sehingga Saudi pun stop sekejap umrah. Ada berita kemarin tu dia kata setahun stop. Teruk setahun. Tutup habis syarikat umrah. Nak kerja apa setahun tak ada, tak boleh buat umrah. Tak tahulah, kita doa lah. Sebab mereka takut merebaknya virus itu ke sana. Maka itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Virus itu kehendak Allah. Allah nak dia lagu tu. Maka kita nak lawan lagu mana? Kita tak payah lawan dah. Lepas tu nak buat macam mana? Kita kena memohon kepada dia lah. Bermunajat. Kalau kita kata tak hujan kita semayang istisqa, minta hujan. Ini coronavirus ni, semayang lah, buat semayang hajat lah. Bohong kepada Allah SWT supaya Allah jauhkan benda ni daripada kita. Kenapa? Kerana ianya kehendak Allah. Ianya qudrah Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah SWT itu tidak sedikit pun
leka daripada apa yang berlaku di dalam alam ini. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita dah baca dah itu, dalil dia ialah fa'alun lima yurid, iaitu surah Al-Buruj, ayat yang ke-16, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Allah berkuasa buat apa sahaja yang dia nak. Sabda Nabi SAW, ma sya'allahu kana wa ma sya'a lam yakun. Apa sahaja yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa sahaja yang dia kehendaki tidak akan terjadi. Maknanya ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Begitu patutnya. Apa sahaja yang Allah nak akan berlaku, apa sahaja yang Allah tak nak tak berlaku. Ni kita kena pegang kemah-kemah. Sebab apa? Sebab nak abad kata kita ni terikat dengan Allah sentiasa. Tak ada pernah terlucut sikit pun. Kita terikat dengan Allah. Sebab tu kerana kita duduk dengan orang alim ulama ni, tiap-tiap saat berdoa. Doa, macam-macam doa. Nak keluar rumah doa, nak naik kereta doa, nak turun kereta doa, nak makan doa, lepas makan doa, nak minum doa, nak bangun doa, nak duduk doa, nak semaya pun doa lagi, nak masuk tandas doa, nak keluar tandas, nak tidur, nak bangun. Banyak penuh dengan doa. Awak ada doa banyak ni, duk kaluk buat apa? Kerana kita bergantung dengan kehendak Allah. Kita ni bergantung dengan kehendak Allah. Nak makan memang kita nak, tapi kalau Allah tak nak, tak boleh makan kita. Walaupun nasi duduk depan, walaupun tangan dah ada dah, walaupun mulut dah ada dah, tapi berapa ramai orang nasi duduk depan, tangan ada dah, mulut ada dah, tak boleh makan. Habis-habis lekat tulang ikan, maka tak makan lah. Makan satu mulut, waktu pun tak ada nak masuk lagi, habis. Kadang-kadang makan, muntah, macam-macam jenis. Itu baru bab makan. Bab lain banyak lagi. Nak berjalan, nak bergerak. Maka sebab itulah pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Walaupun orang kata, oh kalau lagu tu duk bergantung dengan Allah, tak maju kita. Sebab apa? Kita jadi takut. Nak buat mana ni takut. Buat mana ni takut. Duk bergantung dengan Allah. Seolah-olahnya Allah itu menyekat kita untuk buat sesuatu yang kita nak. Itu kepahaman yang tak betul. Kepahaman yang tak betul. Kepahaman yang betul, apabila kita mengikat diri kita dengan kehendak Allah, itulah kemajuan. Itulah suatu yang dapat memberi kepuasan kepada akal kita. Satu yang dapat memberi kepuasan kepada hati kita. Kenapa? Kerana tiap benda kita buat ni, kita gantung dengan dia, terletak dengan dia. Kan rasa selamat. Orang rasa tertekan sebab dia tak kenal Allah. Orang yang betul-betul kenal Allah, bila dia gantung, dia letak kehidupan dia pada Allah, dia rasa selamat. Bapa? Sebab Allah hebat. Allah tu lebih hebat daripada manusia-manusia yang hebat. Allah tu lebih kaya daripada manusia-manusia yang kaya. Allah itu lebih cerdik daripada manusia-manusia yang cerdik. Maka kalau kita letak suatu perbuatan kita kepada manusia yang cerdik, tu pun kita rasa puas dah. Tak apa dia cerdik, kita boleh ikut dia. Tak apa dia kaya, kita boleh ikut dia. Tak apa dia ada kuasa tani, tan kampung ni dia ada kuasa, kita boleh ikut dia. Itu pun kita dah rasa puas, kerana kuasa yang sedikit, kerana kekayaan yang sedikit, kerana kecerdikan yang sedikit. Ini pula kita letak pergantungan kita pada Allah, Tuhan yang berkuasa penuh, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha cerdik, yang alim, bersifat dengan ilmu. Qawluhu aliman, sentiasa Allah itu mengetahui dengan makhluk-makhluknya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sekadar itu semoga Allah SWT merahmati kita semua. Dan pengajian kita ni pagi-pagi ni ialah pengajian ringkas-ringkas, bukannya pengajian yang mendalam betul-betul. Kita mengulang kaji apa yang telah kita mengaji dengan tok-tok guru kita. Maka tuan-tuan kena lebihkan lagi mengaji dengan tok-tok guru satu persatu, ayat demi ayat, supaya lebih kemas dalam diri kita. Dan tujuan kita mengaji ilmu tauhid ini untuk kita memperbaiki diri kita, supaya kita tidak terjerumus dalam maksiat. Bila kita mengenal Allah, kita rasa sayang kepada Allah, kita rasa cinta pada dia. Dan kalau kita leka daripada dia sedikit pun, kita rasa bersalah,
Kerana apa? Kerana Tuhan ni Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak ada cacat celah padanya. Maka kita rasa damai, rasa sayang, rasa kasih padanya. Lalu kita tidak mahu melakukan sesuatu yang dapat panggil kemurkaannya. Jadi itulah tujuan kita mengaji itu begitu, supaya kita diluruskan akhlak-akhlak kita. Hari ini nak lantik menteri, kena lantik menteri yang ada integriti, yang ada sifat amanah, sifat adil, sifat baik padanya. Maka telah sampai manusia itu berfikir kepada apa yang Allah nak. Allah sebenarnya dia nak manusia ni jadi integriti, jadi orang yang beramanah. Sebab itulah dia ajar ilmu tauhid kepada kita. Antara perkara ataupun antara benda yang boleh menjadikan manusia itu amanah, bila dia mengaji ilmu tauhid. Dia mengaji ilmu tauhid, dia jadi amanah lah. Bukan amanah parti amanah, amanah dengan kerja dia, amanah dengan jawatan dia. Ni kita letak CCTV. Apa? Ni nak suruh tu imam amanah. Mari sembahyang. Boleh tengok aku main sembahyang bila. Boleh tengok. Letak CCTV. Macam-macam lah ni dia letak alat-alat. Dia untuk melihat pergerakan manusia. Maka dalam konsep tauhid kita mengaji ilmu tauhid, lepas tu kita mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia lebih tinggi daripada ilmu tauhid. Maka melengkapkan pengajian tauhid kita ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf disebut muraqabatullah. Muraqabatullah ni makna kita kena rasa Allah duk tengok kita selalu. Wajib kita kena rasa lagu tu. Kita tak boleh rasa Allah tak tengok ni. Mana boleh Allah tak tengok. Kita mengaji sifat basir, Allah maha melihat. Maka Allah tengok ni. Allah tengok ni. Duduk dalam bilik solat, Allah tengok ni. Nak ambil duit, Allah tengok ni. Nak tipu tanda tangan, Allah tengok ni. Nak deal suatu projek menipu, Allah tengok ni. Allah tahu, Allah dengar. Maka itulah disebut sebagai muraqabatullah. Bila orang tu ada muraqabatullah, maka selamatlah dia daripada penyelewengan. Jadilah dia seorang yang beramanah. Inilah yang kita nak masuk. Agama lain tak ajar lagu tu. Agama lain tak ada. Kalau tak mengaji agama, bukan orang yang mendalami agama, lagi tak ada lah. Sebab tu mereka buat CCTV. CCTV tu kita tak mahu dia tengok kita katak dia sekali, habis. Allah tak boleh nak katak lagu mana. Jadi bila orang tu ada sifat muraqabatullah ni dalam hati dia akan jadi seorang yang jujur. Jadi itulah yang kita nak. Semoga pemimpin-pemimpin yang dilantik ni ialah pemimpin yang betul-betul jujur, amanah, adil dalam melaksanakan tugas. Saya dalam hati saya, kita nak pemimpin-pemimpin yang dilantik ni berkorban untuk bantu rakyat dulu. Jangan dia bantu diri dia. Dia kaya dah, hak lantik tu ada kaya belakang dah, kereta ada dah, rumah ada dah, bini ada dah, boleh dah nak makan. Jangan tomok aluba kepada kekayaan. Kalau boleh gaji banyak pun potong sikit. Kalau potong banyak lagi bagus. Elong-elong potong, bagi kat rakyat dulu. Rakyat-rakyat yang miskin, yang tak ada rumah, yang tidak ada makanan, orang yang tak ada nak berubat penyakit, ramai yang terlantai di hospital, ramai-ramai. Jadi tumpu yang tu dulu, setahun 2 tahun ni, bagi rakyat tu betul-betul sejahtera. Lepas tu dia nak ambil untuk dia pun tak apalah. Jadi kita jangan dilantik pemimpin yang bila dia jadi menteri, yang dia nampaknya keuntungan peribadi. Itu satu yang malang kepada negara kita kalaulah menteri-menterinya begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampun dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, datuk nenek kami, perkalangan mereka beriman padamu ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa isteri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, menantu kami, seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang baik, pemimpin yang memimpin kami ke syurga-Mu. Jauhkan daripada kami pemimpin jahat, pemimpin rasuah, pemimpin pecah amanah, pemimpin khianat, pemimpin zalim, pemimpin sesat lagi menyesatkan. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami semua, sembuhkan penyakit kami semua ya Allah, sembuhkan penyakit mereka sakit di kalangan kami, di kalangan ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat anak kami seluruhnya. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, murahkan rezeki kami,
rezeki ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat kami seluruhnya. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang berkat, yang membawa kami ke syurga-Mu. Jauhkan daripada kami rezeki yang dilaknat oleh-Mu ya Allah, yang akhirnya kami melakukan maksiat dan seterusnya kami diuban neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah umat Islam di Palestin, selamatkanlah umat Islam di Syria, umat Islam di Burma, umat Islam di China, umat Islam di India, umat Islam di Kashmir, umat Islam di Yaman, umat Islam di Iraq, di Afghanistan, umat Islam di seluruh pelosok dunia, terutama umat Islam yang berada dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan yang diperangi oleh musuh-musuh Islam ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah umat Islam daripada penyakit coronavirus yang sedang merebak ke seluruh dunia ya Allah. Lindungilah kami, lindungilah umat Islam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, satukanlah umat Islam di seluruh dunia, satukanlah umat Islam di Malaysia, satukanlah umat Islam di negeri Kedah, satukanlah umat Islam di Korea ini ya Allah, satukanlah mereka-mereka yang berada dalam surau ini ya Allah, satukanlah kami semua ya Allah, satukanlah hati kami, satukanlah tindakan kami, satukanlah pemikiran kami ya Allah, kepahaman kami terhadap agama-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan umat Islam berpecah belah, jangan Engkau biarkan umat Islam berselisih pendapat, lalu menyebabkan umat Islam bertelingkah sama sendiri, dan akhirnya musuh-musuh mengambil kesempatan menguasai umat Islam seperti mana yang berlaku hari ini ya Allah. Ya Allah, sudah cukup Engkau memberikan peluang kepada musuh-musuh Islam, maka setelah sampai tiba waktunya Engkau menguatkan Islam, menyatukan umat ini dan menjadikan umat ini yang umat yang mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang telah Engkau berikan kepada negara Malaysia ini sebagai sesuatu yang baik untuk seluruh umat Islam dan seluruh rakyatnya dan seluruh umat manusia yang berada di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.